Semenjak isu COVID-19 ni viral, banyak aku nampak post-post dekat FB, dekat IG yang cakap tentang isu kiamat. Bahkan ada channel YouTube sendiri yang menayangkan benda tidak jelas tentang hal kiamat. Baru-baru ini pun kita dikejutkan dengan ceramah ustaz yang mengatakan bahawa 15 Ramadan ini adalah berlakunya aduhan. Sampai ada yang tanya dekat aku, "Daus, kan sekarang orang tengah kuarantin, rakyat tengah duduk rumah dan kena kuarantin, so masjid akan kosong. Adakah itu tanda Dajjal akan keluar?" Ada pula yang tanya, bila Mekah ditutup dan tak ada orang yang tawaf di dalam, adakah itu tanda Dajjal akan keluar? Dan yang paling trending sekarang, ada yang tanya aku pula, "Babe, kalau sekarang kau nampak banyak negara-negara Islam yang ditindas, jadi itu pun salah satu tanda ke akan berlakunya kiamat? Dan mungkin juga itu adalah salah satu tanda akan keluarnya Dajjal?" Weh, sekejap, kita akan kaji benda ni satu persatu. Kalau kau perasan, sekarang ramai orang buat statement-statement, sentimen-sentimen dan kata-kata yang melibatkan isu kiamat. Dan orang-orang yang hebat untuk mengaitkan konspirasi dengan kiamat ini, orang-orang yang dipandang hebat dalam kalangan masyarakat. Bahkan banyak pula view yang percaya dengan dia. Banyak pula orang yang fanatik dengan dia. Dan menjadikan top dia tu, kata-kata dia, penyampaian dia sebagai satu benda yang dikongsi yang meyakinkan semua orang. Dan yang paling teruk, ada pula golongan agama yang langsung tak takut pada Allah, yang merapu tentang isu kiamat, suka hati nak ambil kesempatan dan bagi tahu benda-benda palsu, kisah-kisah konspirasi yang palsu kepada orang ramai. Jadi sebelum kita percaya semua benda ni, jom kita rujuk balik Al-Quran. Apa-apa pun, tolong kita rujuk balik dekat Al-Quran. Sebenarnya isu kiamat ni, Allah dah cakap dalam Al-Quran, dalam firman-Nya di surah Al-A'raf ayat 187. Jom kita dengar sekejap. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Daripada dalil Quran ni, actually semua benda dah terjawab. Kalau Rasulullah SAW pun ketika ditanya oleh para sahabat tidak dapat tahu tentang kiamat ni, apalagi kita. Jadi janganlah sembarangan dalam beramal. Sebab apa? Bila kita selalu nak buat ramalan tentang kiamat, akhirnya kita akan menyumbang kepada wujudnya dua golongan yang paling kita takuti ketika zaman ini. Pertama adalah golongan yang malas beramal dan suka untuk melambatkan taubat. Bukan apa, dia anggap kiamat ni dah nak dekat, jadi alang-alang aku buat dosa, nanti baru aku taubat. Golongan kedua pula adalah orang yang berputus asa dan sangat-sangat takut dengan kiamat. Sampai satu masa, golongan ini hanya duduk di masjid dan beribadah sampai lupa nak buat fardu kifayah. Malas nak kerja, malas nak buat itu, malas nak kahwin, malas nak apa segala. Sebab dia rasa apa? Hidupnya hanya untuk beribadah. Kiamat dah dekat. Jadi dia takut dia tidak bersedia dengan kiamat. Akhirnya dia mati dengan sia-sia. Orang golongan macam ini pun kita tak nak. Sebab itulah Allah rahsiakan kiamat. Sebab apa? Allah nak ajar manusia ni untuk sentiasa bersedia. Cuba tengok balik perangai manusia. Kalau dia tahu satu benda, suka sangat bertangguh. Student, kalau tahu esok nak hantar kerja tu, dia akan bertangguh-tangguh sampai ke last minute. Allah tak nak hamba dia beramal di last minute. Sebab itu Allah rahsiakan tentang kiamat ini sama macam mana Allah rahsiakan kematian. Tujuan dia cuma satu, sebab Allah nak kita bersedia dalam setiap keadaan. Jadi sekarang jom, insyaAllah aku akan jawab setiap soalan. Ada 4 soalan yang mana selalu dikaitkan dengan isu kiamat. Jom kita tengok satu-satu. Masjidil Haram ditutup, tanda kiamat. Babe, Masjidil Haram dah banyak kali kena tutup disebabkan macam-macam sebab. Disebabkan wabak, disebabkan banjir, disebabkan rakyatnya dan macam-macam lagi. So isu COVID-19 ni bukanlah satu isu yang pertama. Bahkan Masjidil Haram dah banyak kali kena tutup. So aku rasa hujan nak cakap yang Masjidil Haram ni ditutup adalah salah satu tanda untuk kiamat sangat tidak kukuh. Sebab apa? Ini bukan kali pertama Masjidil Haram kena tutup. Soalan kedua pula, ramainya ahli ibadah dan ulama yang meninggal dunia tanda kiamat. Okey, kalau kita nak tahu sebenarnya kesatuan
Ulama muslimin sedunia pun masih berfungsi, bahkan dianggotai oleh ramai ulama-ulama sedunia dari seluruh dunia ni, ada di dalam Persatuan Ulama Muslimin Sedunia ni. Dari Maghribi, dari Mesir, dari Malaysia pun ada, dari Indonesia, macam-macam. Cuma kita yang tak tahu. Sebab apa? Kita banyak buka HP bukan nak tengok benda macam gini. Kita banyak buka HP, kita hanya nak tengok keseronokan dunia. Sebab itu kita tak tahu. Soalan yang ketiga pula, banyak berlaku kezaliman, adakah ini tanda kiamat? Okey, biar aku jelaskan. Manusia ni sifatnya kalau tak belajar agama, tak ada ilmu di dada, memang akan buat benda yang zalim. Kalau kau nampak sendiri, orang-orang yang membuat kezaliman ini adalah orang-orang yang tak pegang Islam dengan sebenar-benarnya. Kalau orang tu Islam. Tapi kalau orang tu bukan Islam, dan memang jelas dengan mata kita sendiri, orang bukan Islam, kalau dia buat kezaliman, dia memang tak ada Islam dan tak ada nur Allah di dalam hati dia. Tapi kalaulah kita nampak hari ini banyak kezaliman yang dibuat, bukannya semuanya tanda bahawa kezaliman itu punca pula tanda kiamat akan jadi. Tapi kalau kita nampak sendiri, kezaliman di dunia ni memang tak akan habis. Sebab apa? Manusia itu selalu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi aku rasa benda ni tidak wajar dijadikan hujah utama untuk menandakan akan berlakunya kiamat. Dan soalan keempat pula adalah tentang benda viral yang melanda negara kita, iaitu COVID-19. Okey, ada yang cakap dekat aku, adakah wabak COVID-19 ni sebagai tanda wabak yang dikatakan pada akhir zaman yang akan membunuh ramai manusia, dan ini menjadi tanda akan berlakunya kiamat. So COVID-19 ni memanglah aku tahu sekarang tengah viral, tapi benda ni adalah ujian. Benda ni tidak dinafikan membunuh ramai orang, tetapi kita tidak dapat jadikan suka hati kita nak letakkan COVID-19 ni sebagai wabak yang dijanjikan Allah akan menghapus ramai golongan manusia, ramai umat manusia. Sebab apa? Kita tak ada sembarangan kukuh nak jadikan COVID-19 ni sebagai wabak yang turun untuk memusnahkan kita. Sampai ada orang yang terlalu fanatik dengan teori konspirasi mengaitkan isu COVID-19 ni dengan teori konspirasi yang dibuat oleh pengikut-pengikut Dajjal. Sampai ada yang nampak nasi lemak segitiga tu pun dikaitkan dengan Illuminati. Hati-hati, jangan sampai kita turun bawah nanti buka puasa nak beli nasi lemak dah berubah bentuk kepada segi empat. So, untuk aku jelaskan apa tanda-tanda Dajjal ni akan keluar, aku akan letak 4 tanda yang sangat jelas untuk orang tengok, yang diriwayatkan oleh hadis-hadis sahih. Tanda yang pertama, sebelum Dajjal muncul, seluruh dunia akan kemarau selama 3 tahun, dan pada tahun yang ketiga tidak ada hujan sekalipun. Tapi kalau kita nampak baru kemarin dulu kita hujan. So maksudnya di sini kemarau 3 tahun yang akan itu belum lagi berlaku. So kita janganlah obses, benda ni belum lagi berlaku. So kita jangan terlalu takut. Tanda yang kedua pula telah dikatakan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh beberapa perawi, termasuklah Malik, Ahmad dan Al-Hakim, di mana Madinah akan kosong sehingga mana anjing atau serigala dapat kencing di dalam Masjid Nabawi dan tidak ada orang pun yang akan kisah. Tapi kalau kita nampak sekarang Masjid Nabawi masih ada orang yang jaga kebersihannya, masih ada orang yang jaga susun aturnya, dia punya kekemasan. Maksudnya di sini tanda Dajjal akan keluar ni belum lagi terlalu dekat dengan kita. Tanda yang ketiga pula adalah perang besar dunia dengan bangsa Rom dan pembukaan semula Konstantinopel berkalian terakhir. Ini telah disebut di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Tapi kalau kita nampak sekarang, negara-negara belum lagi berperang, bangsa Rom pun belum lagi memulakan teknik peperangan, dan Konstantinopel pun masih hidup dengan aman. So maksudnya di sini kita belum lagi dekat dengan tanda kiamat yang satu ni. Dan tanda yang terakhir adalah manusia sudah lupa siapakah Dajjal, dan tidak ada lagi orang mengingatkan kita tentang Dajjal. Tapi kalau kita nampak hari ini ramai orang masih cakap-cakap tentang Dajjal. Tengok sini Dajjal, tengok sini Illuminati, tengok sini konspirasi, tengok sini Dajjal, situ Dajjal, sampai nampak kuih koci pun ingat Illuminati. So, cuba fikir balik. Semua tanda ni, semua tanda yang saya cakap tadi, adakah berlaku pada zaman sekarang? Kalau tak ada, cuba tengok balik, muhasabah balik. Adakah kita obses pada benda yang betul, fanatik pada benda yang betul, ataupun sekadar kita membuang masa kita untuk kaji benda yang masih jauh dengan kita? Sebenarnya banyak lagi perbahasan untuk kita membidas ramalan-ramalan palsu tentang isu kiamat, tapi kita yang malas nak membaca. Kita tengok hari ini, tengok berita hanya nak ambil hiburan. Tapi kalau kita rujuk Al-Quran, sudah pasti kita akan nampak tanda-tanda kiamat serta perbincangan tentang kiamat yang lebih jelas. So jom, sebelum kita obses dengan tanda-tanda kiamat yang paling besar yang belum pasti lagi bila akan keluar, dan sempatkah kita untuk menghadapi semua tu, jom kita muhasabah balik. Adakah kita bersedia dengan kiamat kecil yang sangat hampir dengan kita, iaitu kematian diri kita sendiri? Adakah kiamat kecil ini akan buat kita bersedia, ataupun ketika mana kiamat kecil ini datang, kita masih laga dengan perkara-perkara yang sia-sia? Jom muhasabah.